Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini solat fardu subuh secara berjemaah. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran yang mana para ulama telah gariskan, telah letakkan sebagai beberapa garis panduan daripada Al-Quran, asas kehidupan daripada Al-Quran. Untuk kuliah pagi ini saya gunakan buku ni, 50 Kaedah Al-Quran, Khamsun Qawaid Quraniyah, yang disusun oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, seorang ulama daripada Arab Saudi, yang mana dalam buku ini di mukadimahnya beliau menyebutkan sebab beliau menulis kitab ini, antaranya untuk memberitahu kepada umat Islam apakah asas-asas kehidupan, asas-asas yang sepatutnya menjadi panduan dalam kehidupan umat Islam. Jadi asas yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Abdullah bin Umar Al-Muqbil ini, beliau memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Surah Al-Baqarah ayat 83, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia, bercakaplah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi menurut Dr. Abdullah bin Umar Muqbil ini, bahawa asas yang pertama dalam kehidupan manusia ialah berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan manusia dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik. Jadi kata beliau, manusia secara fitrahnya, secara asalnya adalah manusia yang beradab, yang mana kita sering bersosial antara satu sama lain. Yang mana apabila kita bercampur antara satu sama lain, maka kita akan berjumpa dengan manusia yang datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza-beza, daripada kaum yang berbeza, daripada latar ekonomi yang berbeza, daripada latar pendidikan yang berbeza. Jadi disebabkan itu, manusia memerlukan satu panduan agar mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesuai. Sebab itu pengarang kitab ini meletakkan firman Allah, wa qulu lin-nasi husna, berkata-katalah kepada manusia dengan cara yang baik, sebagai asas yang pertama, sebagai asas kita dalam kita berinteraksi, melakukan hubungan antara satu sama lain, berkomunikasi antara satu sama lain. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepentingan, tentang arahan untuk berkata-kata dengan perkataan yang baik banyak kali dalam Al-Quran. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kalau kita lihat dalam konteks asal ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel,
Jadi ayat ini, ayat surah Al-Baqarah, ayat 83 ini adalah berkaitan Bani Israel. Jadi kalau kita belajar ulum Quran, apabila sesuatu ayat itu bercerita tentang Bani Israel, itu merupakan salah satu alamat atau petanda bahawa ayat itu adalah ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kerana selepas hijrah ke Madinah lah Nabi SAW berinteraksi, banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Israel. Jadi ayat ini adalah ayat Madaniyah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel, iaitu apa? Janganlah kamu menyembah selain Allah. La ta'buduna illallah. Janganlah kamu sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu, kaum kerabat kamu, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna. Di sinilah Allah sebut wa qulu lin-nasi husna. Berkata-katalah dengan manusia, bercakaplah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimus salah, dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian Allah sebut, kemudian kamu berpaling, Bani Israel berpaling, melanggar perjanjian tersebut, kecuali sebahagian kecil sahaja daripada mereka. Jadi ini ayat pertama yang menyebutkan tentang arahan berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita lihat pula ayat yang kedua dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-46. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu innash syaitana yanzaghu bainahum innash syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata dengan kata-kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Jadi sekali lagi dalam ayat ini Allah kata yaqulul lati hiya ahsan. Berkata-kata, hendaklah manusia berkata-kata dengan perkataan yang terbaik, perkataan yang lebih baik. Dan kita lihat pula dalam ayat surah Al-Ankabut, ayat yang seterusnya, tadi ayat surah Al-Isra 53, maaf saya. Ayat yang seterusnya surah Al-Ankabut ayat yang ke-46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang melakukan kezaliman di antara mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia, orang Islam berdebat dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan cara yang terbaik, menggunakan perkataan yang baik dengan cara yang terbaik. Jadi ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyentuh tentang perkara ini. Kalau kita lihat tadi dalam surah Al-Isra pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perkara ini, dan surah Al-Isra tadi ayat yang ke-53 yang mana Allah kata, katakanlah kepada hamba-hambaku, berkatalah dengan perkataan yang baik, kerana apa? Sesungguhnya syaitan akan sentiasa menghasut di antara mereka. Ayat ini pula adalah ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Jadi menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang baik ini sampai sama ada di era Mekah atau era Madinah. Sebab kita tahu bahawa zaman Makkiyah, zaman sebelum hijrah, konteks dakwah dia berbeza. Zaman Madaniyah, konteks dakwah Nabi SAW berbeza. Zaman Makkiyah, Nabi SAW berhadapan dengan kelompok musyrikin.
kelompok penyembah berhala. Nabi SAW berhadapan dengan kaum baginda SAW sendiri. Akan tetapi apabila era Madaniyah, selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah, Nabi SAW berhadapan dengan kelompok Yahudi. Nabi SAW berhadapan dengan kelompok munafik, yang mana zahirnya kelompok munafik ketika peperangan Uhud. Jadi apa yang nak ditunjukkan? Dr. Umar Mukbil menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa dalam apa jua aspek konteks kehidupan manusia, mereka perlu berpegang kepada asas ini, iaitu berkomunikasi dengan cara yang baik. Sama ada kita berkomunikasi dengan Nabi SAW berkomunikasi dengan Arab di Mekah bangsanya sendiri, ataupun dengan penduduk Madinah yang lebih rencam dia punya percampuran bangsa dia dan agamanya. Jadi asas kepada hubungan ini, yang mana manusia pelbagai latar belakang seperti kita telah sebutkan tadi, iaitu kena berkomunikasi dengan cara yang baik. Itu adalah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan dalam ayat surah Al-Isra ini Allah kata, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghasut di antara kamu. Selepas Allah suruh bercakap dengan perkataan yang baik, selepas Allah suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada manusia untuk berkata dengan perkataan yang baik, Allah kata sesungguhnya syaitan menghasut antara kamu. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran yang Azim, dia menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan orang-orang yang beriman untuk bercakap ketika mereka berbual. Perbualan mereka dengan perkataan yang baik, dengan kalimah yang elok. Kerana apa? Fa innahu izlam yaf'alu dzalik. Sesungguhnya seandainya manusia tidak melakukan hal ini, kalau manusia tak patuh arahan ini untuk berkomunikasi dengan cara yang baik, maka syaitan akan menghasut antara mereka. Banyak perbalahan, pertelingkahan bermula dengan perkataan yang tak elok. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh berkata dengan yang baik. Kalau kita tak jaga lidah kita, kita bercakap sesuka hati kita, syaitan akan menghasut antara mereka. Daripada perkataan yang tak elok, dia akan membawa kepada perbuatan. Kata Imam Ibn Katsir, wa akhrajal kalam ilal fi'al. Daripada kalam, dikeluarkan daripada perkataan sampai kepada perbuatan. Bermula daripada perkataan yang tak baik, akan membawa kepada perbuatan yang tak baik. Maka akan berlakulah keburukan, permusuhan dan pergaduhan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa syaitan adalah musuh kepada kepada semua anak Adam. Jadi bagaimana nak mengelakkan daripada hasutan syaitan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk berkata-kata dengan baik. Dan ini realiti yang kita lihat dalam masyarakat kita. Bermula dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Kadang-kadang gurauan. Bergurau tak kena tempat. Perkataan yang tak elok, kecil hati kawan tu, akhirnya jadi permusuhan. Begitu juga kadang-kadang ada berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan masyarakat. Bahkan kadang-kadang dalam isu-isu hukum hakam agama. Perbezaan tak ada masalah. Nak pegang pendapat A tak ada masalah. Nak pegang pendapat B tak ada masalah. Semua orang bebas berpegang dengan pendapat selagi mana dia berhujah dengan ilmu. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan ijma', dengan qiyas, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang dalam perbezaan pendapat itu, kadang-kadang dalam kita berbincang, konon-konon nak bincang isu hukum hakam agama lah, nak pilih mana pendapat paling kuat lah, pendapat paling tepat lah. Tetapi perkataan yang digunakan tak bagus. Saya bagi satu contoh isu yang menjadi khilafiah dalam masyarakat. Isu talqin. Talqin selepas pengubumian jenazah. Kan kita lepas tanam jenazah, nanti imam akan duduk, dia bacalah, antara disebut, wahai si mati, si fulan bin si fulan, janganlah kamu takut. Benda ni berasal daripada hadis Nabi SAW. Talqin mayat ada dua. Pertama,
sebelum dia mati ketika nazak tu, yang lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan kepada jenazah kamu la ilaha illallah. Itu merujuk kepada orang yang nazak nak meninggal dunia. Itu talqin yang pertama. Maksudnya kita ajar orang yang tengah nazak untuk ucap la ilaha illallah. Talqin yang kedua, selepas ditanam jenazah, dikebumikan jenazah. Jadi berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa antara punca berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama ini ialah kerana status hadis talqin itu. Ada ulama kata dia dhaif. Dia ada beberapa hadis. Tetapi kesemua hadis berkaitan talqin ini tak terlepas daripada kritikan ulama hadis kepada sanad hadis tersebut. Jadi ada ulama menyatakan hadis ni tetap dhaif, tak dijadikan hujah. Jadi mereka tak kata disyariatkan talqin lah. Tetapi sebahagian ulama hadis pula menyatakan memang hadis ni asalnya dhaif, tapi kerana datang daripada 3 riwayat ni yang berbeza-beza, maka dia boleh naik jadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni hadis yang pada asalnya dhaif tapi dikuatkan kerana ada banyak jalan periwayatan dia. Jadi itu cara berbincang isu talqin dengan cara yang ilmu lah. Orang yang kata tak ada talqin dia akan kata macam ni. Orang yang kata ada talqin macam ni. Tetapi kalau siapa yang pernah mengalami pengalaman yang macam ni, ada pengalaman orang-orang di kalangan masyarakat yang tak elok perkataannya bila macam ni, bila nampak orang yang sama ada buat talqin atau tak buat talqin. Kalau kat kampung saya dulu, dekat Melaka, pernah berlakulah ada seseorang tu dia meninggal dunia. Dan si ayah dia ni memang belajar kat tempat yang gurunya mengajar tak ada talqin. Tak ada talqin lah. Tapi bila dah ayah tu meninggal dunia, maka si anak ni ikutlah kehendak ayah dia. Ayah dia minta nanti lepas dia mati jangan buat talqin untuk dia dan semisalnya. Maksud talqin yang lepas ditanam tu. Tapi adalah mulut-mulut orang kampung kata macam tanam bangkai kucing, tak buat talqin. Itu satu pihak. Ada kat satu tempat lagi yang mana tak dilakukan talqin. Masyarakat situ tak buat talqin. Adalah orang yang meninggal dunia, dia berpegang pada pendapat yang dibuat talqin lah. Jadi lepas ke bumi, atas permintaan keluarga dia lakukan talqin. Tak ada masalah sepatutnya. Tapi datanglah entah mana-mana orang yang dia tengok dia tak puas hati, pergi cakap. Dia kata bodoh pergi bercakap dengan orang mati. Kan waktu talqin kan imam akan cakap kan, wahai si mati janganlah kamu takut. Panjanglah teks talqin tu. Perbezaan pendapat dalam isu fiqh yang sepatutnya diselesaikan dengan, kalau nak berbincang dengan cara ilmu, berhujah. Tetapi diucapkan perkataan-perkataan yang tak elok, maka akhirnya menjadi permusuhan. Isu yang sepatutnya tak menjadi isu pun, siapa nak pegang ada, tak ada masalah. Pegawai syarak masjid tu pun tak ada masalah, dia ikut je lah kehendak keluarga tu. Tapi ada orang-orang lain yang cakap-cakap perkataan yang tak baik, kan akhirnya akan jadi permusuhan. Permusuhan antara sesama Islam untuk perkara yang tak sepatutnya bermusuh. Jadi itu contoh bagaimana apabila kita menggunakan perkataan yang tidak baik, akhirnya isu yang tak besar menjadi besar. Isu yang kecil menjadi besar, permusuhan sesama umat Islam. Isu yang khilafiyah, yang berbeza pendapat di kalangan ulama, yang mana dibenarkan perbezaan pendapat tersebut, tapi membawa kepada perkara yang haram secara jelas. Permusuhan antara sesama umat Islam. Jadi kita nak lihat bagaimana asas, kaedah asas penerapan asas ini dalam Al-Quran. Allah sebut berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Jadi macam mana dalam Al-Quran diterapkan perkara ini? Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah sebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
surah Al-Isra ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selainnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya, jika salah seorang daripada kedua ibu bapa atau kedua-duanya sudah sampai kepada usia tua, dalam jagaan peliharaan kamu, janganlah kamu berkata kepada mereka perkataan uf. Fala taqul lahuma uf. Dalam Al-Quran sebut uf. Nanti kita lihat lepas ni apa maksud uf tersebut. Janganlah engkau mengherdik mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah kata, katakanlah kepada ibu bapa kita, wa qul lahuma qawlan karima. Jadi, penerapan, pelaksanaan asas berkata-kata dengan yang baik dalam Al-Quran, antara contoh yang diberikan ialah bagaimana komunikasi seorang anak dengan ibu bapa dia. Allah kata, fala taqul lahuma uf. Sebelum kita masuk bab tu, kita lihat dalam ayat ni Allah kata, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang atau daripada mereka atau kedua-duanya sampai ke usia tua. Perkara ni disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, rugilah, celakalah seseorang. Ada Nabi pernah naik atas mimbar, tiba-tiba Nabi SAW sebut amin, amin, amin. Jadi para sahabat pelik, kenapa Nabi amin? Amin untuk bila kita orang doa kita amin kan? Lalu Nabi SAW bagi tahu, malaikat Jibril datang, malaikat Jibril doakan kebinasaan, kecelakaan untuk 3 orang, 3 jenis manusia. Siapakah 3 orang ini? Iaitu orang yang dia masuk bulan Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa dosa dia diampuni. Bulan Ramadan baru berlalu 2 bulan lepas, jadi macam mana keadaan kita? Malaikat Jibril kata, kerugian, kebinasaan, kecelakaan untuk orang yang masuk bulan Ramadan, dia keluar tanpa dosa dia diampuni. Lalu Nabi SAW aminkan doa malaikat Jibril tadi. Jadi macam mana keadaan kita? Orang yang seterusnya, manusia yang ibu bapanya masih hidup sampai usia tua, tetapi perkara tu tak memasukkan dia ke dalam syurga pun. Kita ada ibu bapa dan ibu bapa kita masih tua. Maksudnya ibu bapa kita masih hidup. Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga ibu bapa kita ketika mereka tua. Tapi kata Nabi, kata malaikat Jibril, binasalah, rugilah orang yang ibu bapanya dah sampai usia tua masih hidup, tapi tu tak memasukkan si anak tu ke dalam syurga. Apa yang anak tu buat? Ibu bapa dah tua, sepatutnya itu peluang untuk dia masuk syurga. Tak payah banyak buat benda sunat pun tak apa. Itu fokus kat ibu bapa dia je. Sepatutnya dia boleh masuk syurga. Tapi dia tak masuk syurga pun. Yang seterusnya malaikat Jibril kata, binasalah, rugilah orang yang nama Nabi Muhammad SAW disebut, dia tidak berselawat ke atas Nabi SAW. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita paling kurang sebut SAW. Selawat ke atas Nabi SAW. Dan dalam ayat surah Al-Isra ini sekali lagi, kalau kita lihat, Nabi SAW, malaikat Jibril tadi sebut ibu bapa dah tua. Dalam ayat Al-Quran surah 23 ni, surah Al-Isra pun Allah sebut jika salah seorang atau kedua-dua ibu bapa dah sampai usia tua. Kenapa difokuskan ketika usia tua? Sebab ketika itulah saat ujian yang berat untuk si anak. Para ulama menyatakan kitaran hidup manusia ni, kita bermula daripada zaman bayi kan. Zaman bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, kita jadi orang tua. Orang tua tu macam kita berpusing. Kita kembali ke zaman bayi lagi terus. Sebab ibu bapa kita bila dah tua, ada kalanya keadaan mereka seperti seorang bayi yang tak reti langsung nak buat apa-apa. Tak mampu langsung nak buat apa-apa. Nak makan, kena suap. Bila mereka buang air, kita kena cebokkan. Macam bayi. Jadi di situlah bermulanya ujian anak-anak. Apatah lagi bila ibu bapa dah tua, biasanya anak-anak pun dah ada keluarga sendiri. Terpaksa
nak jaga isteri, nak jaga anak-anak dan nak jaga ibu bapa. Komitmen sangat banyak waktu tersebut. Waktu tu bila ibu bapa dah tua, biasa anak-anak kita pun dah naik dah sekolah, ada yang dah masuk universiti. Waktu tu dengan cabaran anak-anak kita pula. Jadi sebab tu difokuskan ketika ibu bapa kita dah tua, kerana ketika itulah ujian sangat berat untuk si anak. Dan sebab itu malaikat Jibril kata rugi kalau anak-anak yang ibu bapa dia masih hidup sampai usia tua tapi benda tu tak masukkan dalam syurga. Sebab sepatutnya kalau dia jaga ibu bapa dia, dia beriman dan dia jaga ibu bapa dia, tak ada balasan yang layak untuk dia kecuali dia masuk syurga. Jadi tuan-tuan, itu renungan untuk saya sendiri, saya ada ibu bapa saya yang tua, untuk kita semua yang ibu bapa kita masih hidup. Jangan tunggu sampai ibu bapa kita dah tiada baru kita nak menyesal, baru kita rasa rugi. Jadi dalam ayat ni, dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi sebut fala taqul lahu ma'uf, jangan sebut perkataan uf kepada mereka. Apa maksud uf ni? Uf ni macam mendengus, bukan kita maki pun, bukan kita hina atau cela pun. Uf ni macam perkataan yang terkeluar ketika kita mengeluh. Dan Imam Al-Qurtubi membawakan perkataan Mujahid yang menerangkan maksud uf ini, yang mana apabila kamu melihat daripada kedua ibu bapa kamu ketika mereka tua, najis dan air kencing. Misalnya kita basuh ibu bapa kita, mak ayah kita mungkin dah terlantar kat atas katil, dia terbuang air kat atas katil, kita kena bersihkan, kita kena cebok dia macam mak ayah kita cebok kita waktu kita bayi. Jadi kalaulah waktu tengah bersihkan ibu bapa kita, kita bersihkan najis ibu bapa kita tersebut, terkeluar dengusan, itu contoh, macam jijik, geli, ataupun ish, kecil je perkataan tu. Kadang-kadang ialah najis, berbau dan semisalnya, kita terkeluar bunyi yang macam tu, itulah yang dimaksudkan dengan fala taqul lahum uf, janganlah kamu sebut kepada mereka perkataan uf. Maksudnya uf tu benda yang kecil macam tu, sekadar dengusan ataupun keluhan kecil yang terkeluar, bukan kita redik ibu bapa kita pun. Jadi tuan-tuan, itulah cara yang Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita macam mana berkomunikasi dengan ibu bapa kita. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita sebagai anak yang masih ada ibu bapa. Begitu juga kita sebagai ibu bapa, macam mana nak didik anak kita cara hormat ibu bapa. Tak boleh perkataan yang sedikit keluhan tu pun keluar kepada ibu bapa tersebut. Kalaulah perkataan fala taqul lahu ma'uf, janganlah sebut uf ataupun ish, yang kecil tu pun tak boleh, apatah lagi mengherdik. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lepas Allah kata fala taqul lahu ma'uf, janganlah kamu sebut kepada mereka uf, wala tanharhuma, jangan kamu herdik mereka berdua. Bila ibu bapa kita dah tua, macam-macam kerenah dia, sebagaimana kerenah kita waktu kecil. Jadi jangan herdik mereka, sebutlah perkataan-perkataan yang mulia kepada ibu bapa kita. Jadi itu cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bagaimana kita laksanakan asas ni, iaitu berkomunikasi dengan cara yang baik, iaitu ketika kita berinteraksi dengan ibu bapa kita. Yang kedua, kita lihat dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah kata, adapun orang yang meminta. Sa'il ni dia fa'il, orang yang meminta. Dia boleh diterjemahkan kepada orang yang meminta ataupun orang yang bertanya. Sebab sa'ala, tanya, ataupun minta. Dalam tengok konteks ayat lah. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu minta, mintalah ke Allah. Jadi konteks hadis Nabi tu,
ialah meminta. Tapi boleh juga sa'ala bermaksud bertanya, kita tanya soalan. Jadi surah Ad-Duha ayat ke-10 Allah sebut, adapun orang yang meminta ataupun bertanya, janganlah kamu herdik. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia menerangkan tentang ayat ini. Dia kata, adapun orang-orang yang bertanya, janganlah kamu herdik sebagaimana engkau dulu sesat. Kalau kita lihat dalam surah Ad-Duha, sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabi Muhammad SAW tentang nikmat yang Allah beri kepada dia. Wad-duha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu, mengabaikan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Tidakkah kamu dapati wa wajadaka dhalan fahada, tidakkah kamu dapati bahawa kamu dulu sesat, tapi Allah yang bagi hidayah. Adakah Nabi dulu sesat? Adalah penafsiran ulama tentang perkataan dhal. Cuma Allah ingatkan kepada Nabi SAW nikmat yang Allah bagi kat Nabi SAW. Jadi lepas tu Allah kata, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang bertanya atau meminta, kamu jangan herdik. Sebab sebelum tu Allah sebut, bukankah Allah yang bagi kamu kecukupan sampai kamu jadi kaya? Jadi Allah ajar pada Nabi Muhammad SAW, jangan herdik orang yang meminta dan orang yang bertanya. Jadi jangan diherdik orang yang bertanya tentang soalan ilmu. Bila kita mengajar kat depan, kadang-kadang masyarakat tanya soalan pelik-pelik. Kita rasa soalan tu seremeh mana pun, jangan herdik orang tu. Jawab dengan cara yang elok. Kita pun sama-sama kalau dalam kelas, kita mungkin dah belajar banyak. Ada kawan tu mungkin hari ni baru datang. Dia tanya soalan tu dulu kita dah banyak kali, ustaz dah banyak kali ulang. Jangan herdik kawan tu, biarlah dia tanya. Dan yang ustaz tu pun jawablah elok-elok. Janganlah jawab, kan saya dah cakap banyak kali. Tak boleh macam tu. Kalau kita jadi guru, anak murid kita tanya, kita dah terang tadi, anak murid tanya lagi. Sebab tu Dr. Muhammad Mukbil kata, manusia berbeza-beza. Ada orang sekali dengar dia faham. Ada orang kita kena cakap banyak kali baru dia faham. Sebab tu asas komunikasi yang baik ni penting untuk kita berinteraksi dengan manusia yang pelbagai latar belakang. Jangan herdik, jangan pandang remeh soalan orang. Kadang-kadang dia tanya soalan yang budak kafar dah belajar. Dia tanya kadang-kadang soalan yang simple sangat. Pembatal wuduk lah, pembatal solat, yang semua budak dah belajar waktu kat kafar. Yang kanak-kanak pun tahu jawapan dia. Tapi ada orang dia mungkin betul-betul tak tahu. Jadi jangan diremehkan soalan dia. Jangan diperkecilkan atau dihina dia kerana soalan dia yang kita nampak macam soalan bodoh. Kamu dah sebut soalan bodoh. Tak boleh buat macam tu. Jadi itu cara penerapan asas ini dalam kehidupan. Jangan remehkan permintaan orang. Sama juga kalau ada orang minta duit, sedekah. Kita tak nak sedekah tak apa. Tapi jangan hina dia. Kecuali kita pasti dia ni memang penipu lah. Itu lain. Tapi kalau kita tak pasti, kadang-kadang orang datang minta duit, kita nak bagi ke tak nak? Nak bagi ke tak nak? Kan bagi takut dia ni menipu, sindiket dan semisalnya. Tapi kau tak bagi, rasa kasihan. Jadi kalau kita tak pasti, kalau tak nak bagi, kita diam sudah. Jangan cakap macam-macam kat dia. Yang seterusnya, bagaimana aspek komunikasi yang diajar dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Ayat yang ke-63. Ini bercerita tentang ciri-ciri ibadur Rahman. Jadi kali ni Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bagaimana nak berkomunikasi dengan orang-orang yang perangai tak senonoh. Yang suka cari gaduh. Allah kata,
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman, mereka adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bersopan santun, merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka. Wa idza khatabahumul jahilun. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka. Maksudnya orang bodoh cari gaduh dengan mereka. Sebut perkataan tak elok, ejek-ejek kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang ibadur Rahman ni, qalu salama. Ibadur Rahman ini iaitu apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka akan kata salam. Para ulama kata apa maksud salama? Qalu salama. Mereka kata salam, sama ada mereka beredar tinggalkan tak layan, atau mereka balas dengan ucapan yang baik. Orang kata-kata kita macam-macam, dia ni macam-macam, bagi gelaran tak elok kat kita, kita hanya kata kat dia, Assalamualaikum, dah, ilal liqa, semoga berjumpa lagi, itu je. Kita balas dengan perkataan macam tu. Itu ciri ibadur Rahman. Itu ciri manusia yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi ibadur Rahman, kalau ada orang cari pasal dengan kita, jangan layan. Kalau tak tahan, beredar je daripada tempat tersebut, tak payah ucap apa-apa. Sebab bila orang cari gaduh dengan kita, kita balas dengan perkataan yang tak elok, kita dah serupa macam dia. Kadang-kadang orang cakap macam-macam dengan kita. Dia cakap kat kita 10 perkataan tak elok, kita geram sangat, kita balas satu je. Dia cakap macam-macam label kat kita, kita balas satu perkataan je, kita geram sangat. Tetapi kredibiliti kita dah jatuh di kaca mata masyarakat. Kalaulah contoh, saya bagi contoh, seorang pendakwa, seorang ustaz, orang maki dia macam-macam, pagi sampai petang orang maki dia, orang tak puas hati sebab dia tegur benda-benda maksiat, benda-benda sesat yang dia tegur. Jadi orang maki dia macam-macam. Jadi pendakwa ni, ustaz ni hilang sabar, dia sebut satu perkataan yang kasar dalam kuliah dia, geram sangat. Siapa yang rugi? Dia. Sebab di kacamata orang yang tengok, yang dengar kuliah dia, ustaz ni tak ada adab, ustaz ni tak ada akhlak. Dia sebut satu perkataan, orang tu maki dia 10 perkataan. Tapi sebab satu perkataan yang dia buat, rosak imej dia di kalangan masyarakat. Jadi kita kena bijak menghadapi orang-orang yang suka cari pasal, ajak bergaduh, suka ejek kita macam-macam lah. Kadang-kadang kita buat benda baik, orang ejek, poyo lah dia tu. Kalau anak-anak kita kat sekolah nampak sampah merata-rata, pergi angkat letak dalam tong sampah, mesti ada kawan-kawan ejek, tunjuk baik lah dia tu. Jangan layan. Ajar anak kita, jangan layan. Orang ejek belah, jangan kawan dengan dia, macam tu je. Bukan nak ajar anak kita memilih kawan, tapi orang macam tu jangan layan. Suka ejek orang dan semisalnya. Sebab kalau kita layan, kita jadi macam dia, kita bergaduh. Dia dah memang macam tu, kita pula nak jadi macam dia, bergaduh, maki orang. Jadi Al-Quran ajar kita bukan sekadar cara nak berinteraksi dengan manusia yang pelbagai latar belakang, pendidikan, ilmu, bangsa, tetapi Al-Quran juga mengajar kita macam mana nak berinteraksi dengan orang-orang yang tak senonoh perangai, supaya kita dapat jaga imej kita, kredibiliti kita tak jatuh, supaya kita punya imej tak hina. Sebab manusia kadang-kadang tak adil kan. Waktu kita kena maki, kena caci, dia tak tolong pun, tak bela pun. Bila kita geram, kita balas satu perkataan, orang pula kutuk kita, apa ustaz ni tak ada adab. Jadi tindakan satu perkataan tak elok yang kita keluarkan untuk membalas 10 perkataan jahat ni sebut, akhirnya tak berbaloi kat diri kita, kita balik yang disalahkan. Jadi beringat benda ni. Walaupun dari segi hukum, kalau orang hentam kita dengan teruk-teruk, kita balas dengan satu tu, adakah Allah anggap berdosa benda tu? Ada perbahasan dia. Tetapi cara yang terbaik jangan. Sebab akhirnya kita merendahkan maruah diri kita sendiri, menyebabkan hilang perhormatan pada diri kita. Jadi itu adalah beberapa contoh yang disebutkan dalam Al-Quran bagaimana seharusnya kita menerapkan asas berkomunikasi yang baik ini.
Jadi kita lihat bagaimana dalam realiti masyarakat Islam. Kadang-kadang kita berinteraksi dengan manusia menghadapi konflik atau perbezaan pendapat atau dalam mencegah kemungkaran. Kita nak buat benda betul. Kita nak lawan kemungkaran. Tapi kita menggunakan perkataan yang tak elok. Kita nampak orang buat maksiat, kita bercakap dengan perkataan yang tak bagus. Kita bagi label kat dia, kita cakap macam-macam kat dia. Niat kita baik, betul. Tapi perkataan yang kita gunakan tak betul. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita dah baca, Allah suruh berdebat dengan ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Dengan orang bukan Islam pun kita disuruh berkomunikasi dengan cara yang baik. Ketika berdebat tentang agama, apatah lagi dengan sesama saudara se-Islam kita. Berbincanglah dengan cara yang terbaik. Hatta kalau kita nampak orang tu buat maksiat sekalipun, nak tegur-tegurlah dengan cara yang baik. Sebab kadang-kala disebabkan teguran dengan perkataan yang tak baik tadi, akhirnya mesej yang kita nak sampaikan tenggelam. Kita nak tegur kemungkaran yang ada dalam masyarakat, kita nak tegur kesesatan yang ada dalam masyarakat, tapi kita bagi label yang tak elok, pergi maki orang, caci orang. Kita nak sampaikan benda betul, tetapi cara kita salah. Akhirnya yang orang bincangkan bukan apa yang kita sampaikan tu. Yang orang bincangkan bukan mesej yang kita nak sampaikan tu. Yang orang bincangkan, apa ustaz ni? Asyik maki orang je. Dah, rugi dakwah kita. Kita nak orang bincang tentang mesej kita, yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan. Nak orang fikir tentang mesej kita. Tapi sekarang yang orang bincang berfikir, kenapa ustaz ni belajar mana dulu perangai macam ni? Kan rugi dakwah kita. Sebab tu kadang-kadang kita dalam dakwah, mencegah kemungkaran, kita kena fikir, kita nak apa sebenarnya? Kita nak orang berubah jadi baik ke? Atau kita nak lepas geram? Misal paling mudah kita dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Kenapa dalam Islam anak kita, kalau dah 10 tahun tak solat disuruh rotan, disuruh pukul, bukan rotan, pukul. Tetapi disyaratkan pukulan yang tak mencederakan. Sebab kita nak didik, bukan lepas geram. Berapa kali dalam kehidupan kita, bila anak-anak kita buat hal, kita marah dia, kita tengking dia, kita maki dia, pukul dia teruk. Lepas dah berlalu beberapa masa, 5 minit, tak sampai, kadang-kadang tak lama, 5 minit lepas tu kita duduk, kita menyesal sendiri. Kita nak buat benda betul, nak didik anak kita, tapi kita sebut macam-macam kat dia. Kita pukul dia macam nak bunuh dia. Sebab kita lepaskan geram. Kalau kita jadi cikgu, kita didik anak murid kita, dia buat salah, macam-macam kita cakap kat dia, kita pukul dia. Kita kena fikir, kita nak apa sebenarnya? Nampak kemungkaran dalam masyarakat, kita dapat mikrofon, bantai, maki dia orang. Kita sebut macam-macam perkataan yang tak elok. Kita kena tanya, kita nak apa sebenarnya? Kita memang nak ubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik, atau kita nak lepaskan geram kemarahan kita? Bila lepaskan geram, macam tu jadi dia. Tapi bila kita nak ubah, maka kita kena pilih cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu bukanlah bermaksud lembut sentiasa. Cara yang terbaik itu ialah menggunakan cara yang tegas, tetapi masih dalam lingkungan perkataan yang baik, sebagaimana dakwah Nabi SAW. Sebab tu Dr. Umar Mukbil sebut, apa maksud berkata-kata dengan perkataan yang baik? Iaitu kita berkata-kata dengan perkataan yang memang baik dan dia akan menghasilkan natijah yang baik. Ada orang dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, berlemah lembut, cuba mengambil hati manusia, tetapi natijah dia tak baik. Sebab orang tak faham pun sebenarnya dia nak cegah kemungkaran tersebut. Ada orang buat satu kesesatan, kita berlemah lembut dengan dia, kita rasa kita nak berlemah lembut dengan dia, kita puji dia depan masyarakat, dalam kuliah kita puji dia,
kononnya kita nak ambil hati dia. Tapi apa terjadi disebabkan kita pergi puji dia depan orang ramai, baguslah puji orang. Maka orang pergi ikut pula kesesatan kawan tadi. Sebab tindakan kita tak betul. Jadi perkataan yang baik dan mesti menghasilkan natijah yang baik. Ni sampai pukul apa tuan kuliah? 7.30 ke apa? 7 suku. Okey, dah nak habis lah. Okey. Jadi kita simpulkanlah terus bab ni. Jadi bila kita bercakap, kita kena pastikan apakah kesan dia. Ada banyak hadis Nabi SAW sampaikan berkaitan perkara ni, untuk kita bercakap dengan perkataan yang baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." Ada sesungguhnya seorang hamba itu dia akan bercakap dengan perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Tanpa dia peduli hal tu. Maksudnya dia cakap satu perkataan yang baik. Allah suka, Allah redha, dan dia tak rasa pun perkataan dia besar. Kita tuan-tuan kadang kita cakap benda-benda yang elok, kita tak rasa pun benda tu baik. Maksud tak rasa, benda ni banyak pahala. Tapi di sisi Allah, perkataan yang baik tu akan masukkan kita dalam syurga. Kata Nabi SAW, dia bercakap tentang satu perkataan yang baik, yang mana dia tak pandang besar pun benda tu. Dia tak ambil kisah pun. Maksudnya, dia cakap, sebab dia dah terbiasa cakap benda-benda baik. Yarfa'ullahu biha darajat. Lalu Allah naikkan darjat dia. Disebabkan dia bercakap dengan perkataan yang baik, yang dia tak pandang benda tu besar pun. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya ada hamba pula dia akan berkata dengan perkataan yang Allah murkai. La yulqi laha balan. Dan dia tak ambil kisah pun perkataan tu. Dia tak rasa apa-apa pun. Dia rasa biasa je. Siapa yang biasa sebut perkataan yang tak rasa apa-apa dengan perkataan yang Allah murkai? Iaitu orang yang dah biasa. Misalnya, orang yang kau dah biasa sebut perkataan-perkataan lucah, mencarut, dah jadi orang kata zikir harian dia. Maafkan tuan-tuan kalau tengok anak-anak kita kat sekolah, sangat kena dididik. Kadang-kadang kat playground, kat tempat permainan, kita bawa anak kita main, tengok budak-budak sekolah jatuh sikit, maaf sebut, babi. Bukan dia tengah marah orang pun, tiba-tiba je terkeluar perkataan tu. Itulah contoh perkataan yang tak elok, yang dia sebut tanpa dia fikirkan. Ada orang dia sebut perkataan yang baik, macam pertama tadi, dia sebut perkataan yang baik tanpa dia kisah, tanpa dia ambil peduli, tanpa dia fikirkan, terkeluar perkataan yang baik. Allah naikkan darjat dia. Sebab apa terkeluar perkataan yang baik daripada mulut dia tanpa dia fikirkan? Sebab dia dah biasa sebut perkataan tu. Ada orang sebab mulut dia dah basah dengan zikrullah, dia terkejut ke, dia melatah ke, terus yang terkeluar daripada lidah dia tanpa dia fikirkan ialah zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang mulut dia dah biasa mencarut, sebut benda-benda keji, bila berlaku sesuatu secara tak sengaja terkeluar daripada mulut dia perkataan yang tak elok. Sebab apa? Dah biasa. Jadi jaga lidah kita, jangan sampai lidah kita tanpa kita fikirkan dia sebut perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi apa yang jadi pada orang yang dia sebut perkataan-perkataan yang tak elok, perkataan yang Allah murkai, dan dia tak ambil berat perkataan itu, dia tak rasa apa-apa, dia tak fikir apa-apa pun, Allah campak dia ke dalam api neraka. Jadi kita jaga lidah kita. Jadi saya nak akhiri kuliah pagi ini dengan satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud. Abu Hurairah berkata, dia dengar Nabi SAW bersabda, "Kana rajulan fi Bani Israel." Ada dua orang lelaki daripada Bani Israel, yang mana mereka bersaudara. Ahaduhuma yuznibu. Salah seorang ni buat dosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah, dan seorang lagi sangat bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Jadi yang rajin beribadah inilah yazalul mujtahid yaral akhar ala zambi fayaqul aksir. Kawan yang suka beribadah ni, yang bersungguh-sungguh beribadah ni, dia sentiasa bila nampak kawan yang seorang ni buat dosa, dia akan kata, berhentilah, berhentilah, jangan buat dosa lagi, tak elok. Kawan yang baiklah dia tegur.
Fawajadahu yauman ala zambin. Jadi satu hari tu kawan yang baik ni nampak kawan dia buat dosa lagi, dia pun kata, aksir, dah cukup lah tu, berhentilah. Jadi kawan yang buat dosa tu pergi jawab, khallini wa rabbi. Dia kata, tinggalkanlah aku dengan Tuhanku, biarlah aku dengan Allah je. Abu ista alayya raqiban. Kawan yang buat dosa tadi, bila kawan yang tadi tegur, dah stop lah buat maksiat, dia kata, hal aku dengan Allah lah. Engkau ni diutus oleh Tuhan sebagai pemerhati kata aku ke? Raqib ni kan malaikat raqib atid yang catat amalan kita kan. Jadi kawan yang buat dosa ni pergi jawab, biar aku dengan Allah lah. Engkau ni Allah hantar untuk jadi pemerhati aku ke? Pengawas aku ke? Jadi kawan yang bagi nasihat tadi, yelah dah banyak kali tegur elok, tiba-tiba kali ni dia pergi jawab macam tu, kita pun geram. Jadi kawan yang baik tadi pergi jawab, wallah la yaghfirullah laka, la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tak akan ampuni engkau. La yudkhilukal jannah, Allah tak akan masukkan kau ke dalam syurga. Kawan yang bagi nasihat tu, punya lama dia bagi nasihat, hari ni dia hilang sabar, dia kata Allah tak akan ampuni engkau. Atau dia kata Allah tak akan masukkan kau dalam syurga. Lalu mereka berdua pun meninggal dunia. Fajtama'a inda rabbil alamin. Lalu mereka berkumpul, berdua berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kata kepada lelaki yang kuat beribadah yang tegur kawan tadi, akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran. Allah kata, engkau tahu ke apa yang aku tahu? Engkau ada kuasa ke atas apa benda yang aku berkuasa? Allah tegur kawan tadi yang bagi nasihat tadi. Wa qala lil muznib, Allah kata kepada orang yang berdosa tadi, izhab, pergi, fadkhulil jannata bi rahmati, masuklah ke dalam syurga dengan rahmat aku. Wa qala lil akhar, Allah kata pula kepada kawan dia yang baik tadi, yang rajin beribadah, yang tegur dia tadi, izhabu bihi ilan nar, pergilah engkau ke neraka. Sebab apa? Bayangkan orang yang rajin beribadah, dia sering tegur kawan dia, nasihat kawan dia, tapi dia hilang sabar pada satu ketika. Dia kata kat kawan dia, Allah tak akan ampuni kau, Allah tak akan masukkan kau dalam syurga. Kita rasa macam takkanlah sebab satu perkataan ni dia masuk neraka, sebab kita rasa perkataan tu kecil. Tetapi di sisi Allah perkataan tu besar, sebab dia bercakap bagi pihak Allah. Dia kata Allah tak akan masukkan kau dalam syurga. Siapa kita nak cakap macam tu? Dia cakap Allah tak akan ampuni kau. Siapa kita nak cakap macam tu kat manusia? Sebab itu perkataan tu kecil, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hurairah kata, demi Tuhan yang diriku di tangannya, la takallama bi kalimatin, lelaki yang baik tadi telah bercakap dengan satu kalimah, au baqat dunyahu wa akhiratahu, dia telah bercakap dengan satu perkataan yang musnahkan dunia dan akhiratnya. Wallahu alam. Semoga perkongsian pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tengoklah diri kita, adakah kita dah patuh kepada arahan Allah dalam Al-Quran untuk bercakap dengan perkataan yang baik. Semoga kita dapat mengubah diri kita. Semoga perkongsian yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada terkasar bahasa atau sebarang kesilapan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni saya lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan ke? Tak ada. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.